Okey, seterusnya. Maka saya tetapkanlah objektif kajian tindakan saya, iaitu saya nak membantu pelajar saya memahami, mengingat dan menganalisis ujian pH ion dalam kimia, menukarkan maklumat dari carta alih ke dalam bentuk grafik yang bentuk matrix. Iaitu saya cari, nama dia adalah teknik pengatur grafik dalam matrix. Yang kedua, meningkatkan kemahiran belajar, menyelesaikan soalan ujian pH ion menggunakan kit infotik yang saya sediakan. Yang ketiga, menambah baik gaya amalan saya sebagai seorang guru kimia menggunakan teknik pengatur grafik dalam bentuk matrix bagi ujian pH ion dan melalui kit infotik. Sasaran kajian tindakan saya melibatkan 17. Semua belajar dalam satu kelas terdapat 17 orang. Okay. Model kajian tindakan yang saya pilih adalah Jack Whitehead dan McGee pada tahun 2006, melibatkan 5 fasa dalam kajian tindakan tersebut. Dan kit infotik saya menggunakan konsep hands-on yang bersesuaian dengan teori pembelajaran konstruktivis dan juga teknik pengatur grafik yang dalam bentuk matrix. Merupakan perancangan kajian tindakan saya yang melibatkan 6 fasa. Buat pemerhatian, kita sediakan penyediaan kit infotik. Lepas tu saya melaksanakan penggunaan infotik dalam PTBC dan saya kumpulkan data dari segi pemerhatian dokumen, tingkah laku dan juga hasil kerja murid. Dan akhirnya saya buat analisis dan akhir sekali saya buat refleksi dan saya record dalam laporan saya. Berikut merupakan kit infotik saya. Kit merupakan bahan bantu mengajar yang boleh membantu belajar tentang ujian pH ion. 4 tips itu menunjukkan bahawa 4 pemerhatian yang diperlukan dalam setiap pH ion dengan 2 reagen yang digunakan. So daripada subtopik tersebut, jumlah pemerhatian yang mereka perlu ingat adalah 64 pemerhatian daripada 5 pH ion yang bertindak balas dengan 2 reagen yang berbeza. Maka saya sediakan 2 set kit infotik. Yang pertama adalah pembantu yang dia cetak bersama dengan reagen dan juga pemerhatian tersebut. Tapi yang set kedua adalah kit infotik yang tidak berbantu. So belajar perlu susun semula pemerhatian dia dan membina ayat semula berdasarkan apa yang telah dia faham dengan ingat. Keseluruhannya, konsep penggunaan kit infotik adalah belajar perlu menukarkan 60 pemerhatian daripada 5 pH ion 2 reagen daripada 2 carta alih yang canggih dan merumuskan dalam bentuk infotik yang bentuk grafik matrix. Seterusnya supaya cikgu pun senang mengajar, belajar pun senang nak faham. Maka saya menjalankan intervensi saya. Aktiviti pertama, cikgu mesti menerangkan pH ion, ujian pH ion dengan menggunakan kit infotik yang berbantu. Dan belajar perlu mempamerkan hasil tindak balas antara pH ion dengan reagen dalam bentuk matrix tapi menggunakan stiker. Ini adalah bukti bahawa cikgu sedang menerangkan dan belajar sedang mencatat berdasarkan kit infotik yang berbantu. Ini adalah penerangan. Apa maksudnya tik yang pertama, iaitu mendakan putih. So belajar kena ingat apabila pH ion bertemu dengan reagen, dia kena tahu ada tindakan bendakan putih atau tidak. So tik tu maksudnya dia ada bendakan putih. Dan ayat itu adalah belajar yang patutnya bina dalam jawapan soalan. Tik yang kedua adalah larut. Untuk kalau tik yang ada maksudnya bendakan putih terbentuk tersebut larut atau tidak larut dalam reagen yang berlebihan. Disebabkan ada 2 reagen, maka ada 4 tik yang diperlukan. Contohnya ujian zinc, menunjukkan bendakan putih larut dalam natrium hidroksida yang berlebihan. Yang kedua adalah bendakan putih larut dalam amonia yang berlebihan. Ini menunjukkan belajar sedang menukarkan maklumat yang kompleks daripada carta alih ke dalam kit infotik. Ini merupakan bukti belajar sedang kuat. Aktiviti kedua, belajar perlu menerangkan menggunakan kit infotik yang berbantu. Belajar menerangkan dan belajar lain boleh menilai. Ini bukti dia belajar sedang menerangkan. Aktiviti ketiga, belajar kena menunjukkan dia sudah ingat apa
pemerhatian yang perlu diingatkan dalam kit diagnostik menggunakan kit diagnostik yang tak membantu. Ini adalah evidence dia. So, belajar perlu susun sendiri dan dia perlu menerangkan lagi tanpa dengan penerangan reagen yang ada. So, selepas aktiviti yang ketiga, ini menunjukkan belajar dan mula faham dan hafal. So, maka aktiviti keempat, saya perlu laksanakan post-test dengan mereka. Adakah mereka betul-betul boleh menjawab soalan? So, saya jalankan lagi aktiviti 10 soalan objektif yang sama dengan pre-test dengan belajar. So, akhir sekali, belajar boleh menunjukkan daripada maklumat yang kompleks dari cara alih menggunakan kit diagnostik yang membantu sehingga tak membantu sehingga dia jawab. Semakin kurang perkataan yang ada di dalam kertas menunjukkan semakin banyak isi yang dia boleh hafal dan ingat dalam otak dia. Ini melibatkan proses konektif dalam otak belajar tersebut. Lepas tu saya kumpulkan data dan saya buat analisis. Berikut adalah hasil temubuhan saya dengan belajar. Belajar rasa seronok, belajar rasa yakin apabila menggunakan kit diagnostik ini untuk menjawab soalan. Dan belajar juga cakap kalau dia tak dapat jawab, rakan-rakan lain boleh mengetur dan menerangkan lagi supaya membantu dia ingat semula lagi ujian tek IELTS. Dan ini adalah perbandingan pre-test dan post-test menunjukkan majoriti mendapat peningkatan yang signifikan. Berikut merupakan carta yang menunjukkan sebelum pre-test belajar dapat majoriti rendah daripada 5, lepas tu belajar majoriti dapat lebih daripada 5 mata yang betul. Cadangan kajian seterusnya, kit diagnostik ini bukan setakat guna dalam soalan objektif, dia boleh diperluaskan lagi dalam soalan struktur dan esei. Sebab esei lagi memerlukan